Right, okay. Astaghfirullahalazim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat kembali ke kelas kita. Right, okay. Untuk kita recap balik, kalau tak silap saya, the last one yang saya ajar awak dalam kelas is typography, betul? Masih lagi ingat typography? Ingat. Okay. So kita nak continue bab typography. Alright. Okay. So sekejap. Typography. Okay, remember this one? Ingat. Ingatlah, alhamdulillah. Right. Okay. Right. Okay. Okay, hari tu masa the last one yang kita sentuh adalah berkaitan dengan sedikit tentang anatomi lah. Kita punya typography, dia punya text, outline dan sebagainya. Alright, okay. So, hari ni kita nak tengok kita punya yang ni, anatomi dan terminologi. Okay, what exactly benda ni. Alright, okay. Dalam typography, sebenarnya benda ni adalah sebagai basic typography lah. Whenever kita start belajar tentang typography. So secara basicnya kita tahu typography akan ada dua, ni basic lah. Kita tahu typography akan ada dua jenis. Satu serif, satu sans serif. Okay? Alright. Okay, serif yang di mana kalau awak tengok pada gambar yang dekat skrin awak tu, dia akan ada echo tu, nampak tu? Perkataan serif tu dia tunjuk okay. Dia akan ada echo pada setiap kita punya hujung lah, hujung karakter tu. Alright, okay. Manakala sans serif dia tak ada. Dia tak ada echo. Dia macam ada direct lah, standard. Macam normal kita punya handwriting lah. Okay, so dalam typography ni kita kena belajar dia punya anatomi dan terminologi. Okay, kenapa kita kena belajar anatomi dan terminologi? Sebab dalam kita computer graphic design, okay, setiap satu benda yang diorang hasilkan benda ni ada function dia. Okay, function dia maksudnya whenever we do design, they always a reason kenapa this kind of punya font kita gunakan untuk this kind of punya design. Kenapa this kind of punya type font kita guna of this kind punya type design. There's no such thing, yang macam saya pernah repeat dengan you guys, there's no such thing, oh benda ni semua adalah design. Bila kita tanya, what is the excuse for using this kind of punya text? Oh, this is a part of design. Nope. There must be some explanation. Kenapa kita guna this kind of punya font untuk this kind of punya design. Okay. That's why ada pemahaman kita untuk kita faham setiap satu font tu ada function dia dan setiap satu font tu ada reason dia untuk that particular design. Dia memang dicipta, dia bukan main saja-saja. Okay, even though kita sebagai designer, okay, sebagai graphic designer pun, kita whenever kita nak develop kita punya own sendiri punya font, okay, kita kena tahu what kind of font yang kita try to implement. Okay, dan what kind of design yang kita nak recommended untuk kita punya own font. Okay, you guys boleh create you guys punya own font Okay, so dekat dalam ni kita nak memahami sedikit tentang ni lah. Okay, all this anatomy dan dia punya terminologi ni, this ada serif, sender, mainline, stem, sorry, it's not stem, it's stem. Okay, stem, baseline, descender dan juga X height ni, you guys kena remember sebab this one is orang kata sebagai basic fundamental dalam art design untuk you guys mempelajari dia punya anatomi. Okay, you guys kena remember. By right, benda ni akan keluar dalam exam lah. Dia akan tanya basically apa benda. Alright, okay.
So, secara common ya, okay, baseline kalau kita tengok pada yang the first one baseline tu. Baseline ni sebenarnya adalah satu garisan di mana semua kita punya huruf akan berdiri di atas garisan tersebut. Itu adalah standard lah. So, bila kita sebut baseline, kita tahu huruf-huruf yang kita buat akan berdiri di atas kita punya line. Okay, sama macam dalam kita punya buku yang kita tulisan lah. Buku kita punya writing books kan ada garisan-garisan tu. So garisan tu dikira sebagai garisan baseline. So whenever kita drop down huruf, okay, letter ke dan sebagainya dekat atas garisan tu automatically kita akan recognize sebagai baseline. Okay, yang di mana semua karakter yang berdiri di atas garisan tu automatically akan dikenali sebagai baseline. Okay, kemudian kita ada mainline dan juga hex height. Okay, mainline tu adalah garisan yang teratas pada setiap huruf kecil. Okay, saya tak tahu you guys masih remember ke tak remember, tapi saya rasa you guys tak implement lah benda ni dekat kita punya tulisan normal this lah. Kalau macam waktu you kecil dulu saya tak tahu you guys ada ke tak ada, you punya cikgu akan ajar you di mana untuk huruf kecil kita letak dalam satu line, untuk huruf besar kita akan pakai double line. Ada tak? Betul. Okay, alright, okay. Tapi sekarang ni kita tak implement lah benda tu. Kita akan try to do kita punya own sizing lah. Okay, tapi secara standardnya adalah apabila kita menggunakan huruf besar tu akan makan dua line. Okay, manakala huruf kecil akan makan single line. Okay, garisan yang untuk huruf kecil tu, yang paling atas untuk huruf kecil tu, itu kita panggil sebagai mainline. Okay, itu adalah garisan di mana hujung setiap satu huruf yang paling atas akan berada pada kita punya garisan yang teratas. So baseline, lepas tu kita ada kita punya mainline. Dan ketinggian huruf kecil kita tu, itu kita panggil sebagai X height. Okay. Dia memang nama, saya tak tahu kenapa dia bagi nama dia X height. Tapi itu adalah dia punya ketinggian ataupun ketebalan kita punya huruf kecil yang kita letak ataupun kita panggil sebagai lower case lah untuk setiap kita punya huruf lower case. Alright, okay. Lepas tu kita ada cap height. Alright, okay. Cap height, kenapa dia panggil sebagai nama cap height? Sebab dekat kita punya keyboard, whenever kita nak tekan huruf besar, kita akan tekan caps lock. Alright, so kita tekan caps lock, barulah dia akan jadi huruf besar. That's why kita letak dia sebagai cap height. Cap height tu adalah di mana setiap satu huruf besar, dia punya garisan paling atas di setiap satu huruf tu, setiap satu karakter tu, itu dikenali sebagai cap height. Okay, so kita tengok balik. Garisan paling bawah basic adalah baseline. Okay, lepas tu garisan untuk huruf kecil yang paling atas kita panggil sebagai mainline. Okay, garisan yang paling atas untuk huruf besar kita panggil sebagai cap height. So very easy to remember lah. Kalau nak tahu huruf besar, kita nak tekan apa kat keyboard, kita tekan cap. So automatically kita tahu itu adalah cap height. Okay, dan ketebalan untuk huruf kecil tu adalah kita kenali dia sebagai X height. Alright, okay. Itu adalah dia punya secara standard dia. Okay, lepas tu kalau you guys tengok, dia ada dekat sini ascender dengan descender. Alright, okay. Apa tu ascender? Apa tu descender? Ascender adalah di mana setiap satu huruf yang mempunyai echo. Okay, huruf-huruf yang mempunyai echo, yang naik ke atas. Kita ada huruf F, kita ada huruf T. Okay, lagi kita ada huruf H. Okay, yang ada echo kat belah atas. Itu kita kenali sebagai ascender. Manakala huruf-huruf yang ada echo ke bawah, okay, yang ada echo ke bawah, okay, itu kita kenali dia sebagai descender. Huruf P, huruf Q, lagi kita ada huruf G, huruf Y, what else? Huruf apa yang ada echo lagi? G, Y, P, Q. Lagi kita ada, I think that's it. Okay, so huruf-huruf yang ada ke bawah, echo ke bawah tu, itu kita panggil descender. Echo dia tu kita panggil descender. Dan manakala yang ada tanduk kat sebelah atas ataupun echo yang sebelah atas, itu kita panggil ascender. So senang lah. Ascender, ascend naik atas, descender turun bawah. Okay,
So very simple on that bahagian. Alright, okay. Okay, dekat situ dia siap bagi tu the upper portion ni untuk ascender, upper portion of lower case. Kalau descender, the lower portion of a lower case. Dia bukan untuk huruf besar kalau huruf besar macam H jadi 2. Itu bukan ascender. Okay, yang ada satu sahaja itu kita akan bagi descender, ascender dengan descender. Alright, okay. Lepas tu kita ada serif, okay. Lepas tu kita ada stem. Okay, stem tu adalah badan. Okay, badan untuk kita punya vertical stroke lah. Okay, seperti kita ada huruf T, kita ada huruf F, kita ada huruf H, kita ada huruf I, kita ada huruf J. Dia punya body body yang lurus tu itu kita panggil sebagai stem. Manakala serif ni adalah untuk font-font yang mempunyai design lah, serif yang ada ikonik tu dan sebagainya. Hari tu tak silap saya ada share dengan you guys. They got one website in which provide all this font, iaitu Dafont. Okay, dekat dalam Dafont tu, kalau siapa yang dah pergi tengok ataupun dah pergi download yang dekat Dafont tu, dalam Dafont tu you guys boleh tengok pelbagai jenis font yang ada. Kadang-kadang ada font yang macam beyond of kita punya imagination lah. Kita boleh ke ada font macam ni? Yes, memang ada. Tambah-tambah lagi kalau macam orang yang malas nak redesign balik font, yang ada movie-movie punya font, you guys boleh cari kat sana. Tak silap saya hari tu saya pernah jumpa font untuk Harry Potter, font untuk Back to the Future, font yang tulisan Metallica tu. Kalau you guys perasan M Metallica tu kan dia lain sikit kan. So tulisan Metallica tu pun ada. Lepas tu apa lagi yang font yang agak pelik-pelik, memang semua dah ada designer, memang dah ada dia yang dah memang letak kat dah font tu. So you guys boleh ambil dan you guys boleh create you guys punya own design lah. Kalau macam for example the Metallica punya wording tu, so dia tulis Metallica tu, so you guys boleh tukar nama you, so dia akan jadi exactly the same design like Metallica punya design tu lah. So you guys boleh tengok dekat dah font tu. So dekat dah font tu dia boleh tunjuk you pelbagai jenis font, serif, sans serif, ada yang ada orang kata apa, ada yang macam ada corak-corak punya style, ada yang ada drawing punya style dan pelbagai kat situ. So maybe kat sana you guys akan confused sikit lah. Okay, tapi jangan risau, just ambil benda tu sebagai a part of you guys nak menghasilkan design you guys lah, supaya design you guys akan menjadi lebih orang kata apa, menarik berbanding dengan font-font yang orang ada lah. So kalau macam for example standard, whenever you guys ada PC, you guys install font dekat dalam PC tu, itu memang standard font, semua orang ada. Tapi whenever you guys ambil font yang dekat Dafont tu, you guys boleh tukar you guys punya font pergi ke something yang extraordinary lah. Tapi you guys can always remember not every single font yang kita apply tu will suit our design. That's why it's important that whenever kita nak apply design, okay, ataupun kita nak apply font tu, kita punya design tu, kita kena tengok overall design tu dia boleh masuk ke tak boleh masuk dengan kita punya font. That's why sebenarnya nak cari font ni sebenarnya sangat-sangat susah. Memang betul, sangat-sangat susah. Kadang-kadang dah bila designer ni dah buat font kan, last in the end of the day dia return balik, dia pergi Arial, Tahoma, Verdana, dia akan return balik tu orang kita panggil sebagai orang kata apa, basic font yang memang dah built in dalam PC. Okay, so tengok pada situasi bukan saya kata boleh semua boleh suit, tak, kita tengok pada situasi which one is sesuai. Okay, now we're gonna talk details more on kepada serif dan sans serif. Alright. Yang ni ada belajar tak? Serif dan sans serif dengan subjek lain? Tak ada lagi. Belum lagi Tak ada lagi dah. Belum lagi Alright, okay, tak apa. Alright, okay. Apakah dikatakan serif? Apakah dikata sans serif? Alright, okay. Kalau tengok kat serif dekat situ explanation dia, serif adalah satu karakter yang mempunyai stroke ataupun kalau dalam bahasa biasanya dia mempunyai decoration lah, little decoration dekat hujung
dia punya karakter. Okay, yang di mana sebenarnya bila ada decoration dekat hujung karakter tu, yang macam tadi kan kita ada T yang ada hujung tu kan. Okay, yang di mana hujung tu function dia adalah sebenarnya untuk memudahkan kita membaca. Sebab bila ada sambungan ke hujung tu, apabila kita membaca teks tu seperti huruf tu bersambung sebenarnya. That's why penggunaan teks serif ni selalunya kita gunakan dalam buku ataupun benda-benda yang printed. Benda-benda yang kita nak print lah untuk bacaan dan untuk kita print. Novel, majalah, lagi surat-menyurat rasmi, okey, surat menyurat rasmi. Lepas tu anything that printed lah. Selalunya the best font kita kena guna serif. Alright, okey. Dan kenapa dia tidak sesuai untuk digunakan ke dalam view dekat komputer? Okay, dia bukan kata tak boleh. You guys boleh je guna kat dalam komputer. Tapi dia consider tidak sesuai. Kenapa? Sebab dalam penggunaan komputer, you guys kena faham, dalam komputer ataupun skrin, di atas mana-mana skrin, digital skrin, TV ke dan sebagainya, mata manusia ni dia tak boleh membaca pada durasi yang lama di atas skrin. Sebab mata kita mudah akan jadi letih. Sebab dekat atas skrin dia adalah reflection of cahaya direct masuk ke mata kita. Dan kita intend untuk membaca tidak terlalu lama, tapi very little time lah. And then kita kena rest kita punya mata dan tengok balik. Something like that. That's why bila nak membaca tu tidak digalakkan membaca melalui skrin. Okay, tetapi stigma tu telah dicuba tukar oleh designer-designer yang dekat luar sana untuk membuatkan pembacaan melalui skrin tu adalah possible. Seperti apabila diorang dah mengeluarkan Amazon Kindle. Saya tak tahu you guys tahu ke Amazon Kindle tu apa. Dia some sort like a tablet macam iPad, tapi dia punya screen color dia adalah black and white. Dia tak ada macam screen color lah, dia memang black and white. Sebab Amazon Kindle tu diorang hanya jual untuk orang membaca buku saja. Tapi secara digital lah. So kita beli buku secara digital dan kita boleh swap page secara digitally. Alright, okay. Tetapi benda tu tak bertahan lama because of iPad masuk dulu dalam market. So iPad overrules everything lah dalam tab punya segment lah. Okay. So whenever kalau kita baca teks dalam kita punya tab pun, kita akan intend untuk baca tidak hampir sepenuhnya dekat situ. Kenapa? Sebab kita punya mata memang tidak orang kata apa, tidak berupaya untuk membaca habis apabila kita ada this kind of punya font. Alright, okay. Okay, itu adalah serif. Jadi kita tengok example. Ada example jap. Okay, ada example. Sorry. Yang kedua kita ada sans serif. Sans serif tu, sans tu bermaksud without. Okay, sans tu, S-A-N-S tu, itu bermaksud without. Serif ada echo, sans serif tanpa echo. Okay, so tanpa echo tu bermaksud kita akan dapat very flat punya font. Okay, yang di mana dia tak ada echo dan dia adalah satu font yang sesuai untuk kita guna dan kita design di dalam kita punya screen. Untuk pembacaan dalam screen. Sebab apa dalam pembacaan dalam skrin? Sebab dia mudah, casual, dia tak serius dan kita boleh relax mata kita. Kita tak terlalu laju untuk kita membaca benda tu lah. Kalau awak tengok pada saya punya skrin sekarang ni, yang font awak tengok pada saya punya PowerPoint sekarang ni, ini adalah serif ke sans serif? Serif. Serif. Alright, okay. So sekarang ni betul ke salah penggunaan font ni yang saya guna sekarang ni? Betul. Betul. Okay, lain ada orang nak try. Jadi dua je jawapan, betul ke salah, itu je. Betul ke penggunaan font saya ni pada atas skrin sekarang ni? Apa sir?
Okey, sekarang ni awak tengok pada saya punya skrin sekarang ni. Yang saya punya share tu. Font yang saya guna tu adalah jenis apa? Ah, Font yang saya guna adalah jenis apa? Serif kan? Serif, betul serif. Okey, sekarang ni kalau serif, betul ke saya menggunakan font yang sebetulnya ataupun salah? salah. Salah. Yang betul. Okey, kalau salah kenapa? Kalau betul kenapa? Betul sir, sebab dia duduk dalam satu line and tak ada atas bawah Okey, betul. bengkok-bengkok. Okey, betul. Alright. Okey, yang salah tadi? Ada orang cakap salah ni? Jawab. Saya sebut betul. Oh ya betul. Ada jawab salah. Sebab saya kata yang serif ni sesuai untuk buku majalah semua tu. Alright, okey. Alright, okey. Sebenarnya, okey, saya dekat saya punya PowerPoint saya lah. PowerPoint saya menggunakan font serif, iaitu font yang ada decoration. Okey, kalau font decoration sesuai untuk digunakan di atas printed material, benda yang kita print atas buku, majalah dan sebagainya. Okey, manakala untuk kita display di atas komputer, kita kena menggunakan sans serif. Sans serif tu tak ada echo. So, adakah salah? Okey, jawapan dia salah dan juga betul. Kenapa salah dan juga betul? Okey, apabila saya membuat saya punya PowerPoint ni sebenarnya digunakan untuk display di atas skrin. Apabila awak nak buka saya punya PowerPoint nanti. Okey, dalam masa yang sama, saya kena print benda ni, saya kena simpan secara fizikal. Fizikal maksudnya saya kena store dekat dalam printed material untuk bagi orang yang tak boleh tengok skrin ataupun yang tak ada internet connection untuk fotokopi saya punya slide PowerPoint. So kalau ikutkan salah jikalau saya display di atas skrin dan betul kalau saya gunakan untuk printed. Right? Okay? Sebab saya kata ada salah dan ada betul. Tapi kalau sekarang ni, kalau memang saya kata, saya bagi PowerPoint ni untuk awak guna tengok kat rumah, tak payah print. So maksudnya salah lah penggunaan yang font saya pakai sekarang. Sepatutnya saya kena convert macam font tulisan besar dia tu. Yang ada dia punya, dia punya title tu. Itu adalah sans serif. Dia tak ada echo dekat hujung tu. Alright, okay? Okay, ini sampel dia. Okay, kalau awak tengok, ini sampel dia. Sampel yang di mana apabila kita ada echo, kita punya tulisan akan jadi yang macam belah atas tu lah, dikenali sebagai serif. Selalunya dekat dalam novel dan sebagainya lah. Ini saya nak remind you. Saya nak remind you. Habis-habisan jangan buat kesalahan Alright, okay. Walaupun sekarang ni kita berada di dalam dunia digital. Okay, kita berada di dalam digital. Semua dalam digital lah. Ini digital, itu digital dan sebagainya. Apa isi hari tu masa awak masuk USAS pun awak hantar form semua digital, betul? Betul kan? Nak register form digital. Betul Betul. Betul, alright. Okay, tak kisahlah digital dan sebagainya. Okay, so whenever kita nak isi form yang di mana form tu sebenarnya printed tapi kita isi digitally whenever kita nak isi form dan kita isi form tu digitally, alright, okay, first thing first, tengok dulu form yang kita dapat tu. Jikalau form yang kita dapat tu tulisan di dalam bentuk serif, awak isilah form tu secara digital dalam tulisan serif. Walaupun dia kata okey, ada isi borang ni dulu, nanti kita akan print, kita akan masuk dalam file. Ataupun dia kata okey, adik print form ni, nanti dah dapat form ni, print, lepas tu bawa ke kampus, register kat kampus, bawa form-form untuk di print. Okey, betul. Okey, memang betul lah. Bila saya bagi tahu kalau awak dapat form ataupun kalau awak dapat borang yang memang asalnya datang dalam bentuk serif dan dia suruh awak print, awak isilah dalam bentuk serif. Tetapi jikalau awak dapat borang sans serif, jikalau awak dapat borang dalam bentuk serif yang ada ekor-ekor ni,
tiba-tiba awak isi secara digital menggunakan PDF tu, awak isi dalam bentuk serif, itu dah salah lah sebenarnya. Memang salah. Memang obviously salah. Dan whenever bila you guys nak apply, you guys nak tulis surat kepada you guys punya nanti, for example whenever you guys nak pergi latihan industri ke dan sebagainya, always remember you guys punya font ni memang sangat-sangat memainkan peranan yang penting. Sebab dia tengok you punya tulisan, dia dah tahu you ni betul-betul belajar ke tak belajar. Itu memang for sure. Memang for sure. Melainkan sebab apa, bila you nak apply tempat praktikal, you mesti akan tulis, oh saya ni pelajar multimedia design, oh saya ni pelajar grafik dan sebagainya. Betul. Bila dia tengok you belajar grafik, you hantar je resume, you tulis resume tu dalam tulisan sans serif, okay. Tapi you bagi dalam bentuk letter punya form ataupun surat yang untuk printed, itu memang dia dah tahulah you dah fault dekat situ, salah dekat situ. Alright. Kalau hantar email, kalau saya hantar email macam ni, email lain Kalau awak hantar surat, bukan hantar surat maksudnya awak type dekat dalam Words, lepas tu you guys save dia sebagai PDF, itu bukan, itu memang surat betul. Kalau email, kita tulis terus dalam body email. Itu kita tulis dalam body email. Kalau tulis dalam body email, itu as email. Email tak apa, memang kena guna sans serif. Tapi jika awak tulis dalam Microsoft Word, tulis nama bla 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 bla, saya ni sekian, nombor adalah seorang pelajar daripada Universiti Sultan Azlan Shah, sekarang ni ingin memohon untuk mengadakan melangsungkan saya punya latihan industri di syarikat tuan sekian. Yang benar, patut awak tanda tangan bawah tu. Patut awak PDF kan dia, awak send melalui email sebagai attachment. Sekali dia buka attachment, tengok student ni hantar PDF tapi tulisan dalam sans serif, itu dah kantoi. Sia-sia je awak nanti. Okay. Memang nampak alah tulisan je, font je, takkan benda tu tak boleh nak ni kau team kan. Yes, memang betul, benda tu memang simple. Because of the silly mistake yang kita buat tu lah sebenarnya yang orang kata yang membezakan kita dengan yang lain. Okay, so be careful sangat-sangat be careful. Nowadays ramai orang tak ambil notes lah benda tu. Okay, tak ambil notes. Benda yang kena guna serif, guna serif. Benda yang tak patut guna serif, kita guna sans serif. Sebab dia ada effects dia bukan main mandai-mandai je. Okay, kita guna je lah yang kita nak. Tak, dia ada effects dia. Alright, okay. Okay, so dalam kita punya font setting, saya rasa hari tu saya ada cerita dengan awak pasal ni, font setting ni. Remember tak dalam Photoshop yang kita boleh tukar size, kita boleh tukar spacing, kita boleh tukar tracking, kita boleh tukar kerning, word spacing dan juga leading. Ada tak saya tunjuk dengan awak hari tu? Ke dah lupa? Sir, ini yang mana sir? Saya tunjuk ke kan kita orang hari tu? Ada saya tunjuk tak? Tak pasal. Ada rasanya. Ada rasanya. Dah lupa dah ni. Jap. Tak apa. Tak sure. Tak apa, kita tengok balik. Sekejap saya buka Photoshop. Ica kata ada. Okay, tak apa. No worries. Sebab sekarang ni orang kata dunia untuk buat design ni dah tak macam dunia dulu. Dia sekarang ni. Sekarang dia dah beza sikit maybe dia tengok pergi praktikal pun dah lain sikit. Right. Okay, sekejap saya create one. Alright. Alah, tertekan pula. Alright. Hilang. Okay, sekejap. Okay, saya share saya punya Windows. Okay, this is the Photoshop. Okay. Nampak Photoshop? Nampak. Okay. Nampak. Alright. Sekejap saya tukar color. Okay, right. Okay. Ini adalah computer graphic design. Remember tak this one?
Dia setting Ingat. Okay. Benda ni lah yang dikatakan sizing, tracking, leading, kerning, word spacing dan sebagainya. Alright. Okay. Tak apa, kita recap dulu. So, yang the first one ni adalah kita punya font type. Yang awak tukar awak punya font tu lah. Segala font-font yang ada tu. Boleh tukar apa-apa warna. Okay. So, kalau macam ni saya tunjuk dengan awak. Alah, sekejap saya tukar sizing dia. Bagi dia boleh fit dalam kita punya kertas. Okay. Right. Okay. Right. Okay. So this one is an area. Right. So saya make copy view so that you guys boleh nampak the differentiate between graphic lah. Okay. Right. Okay. The first one The first one ini adalah kita panggil sebagai orang kata apa? Sans serif. Kenapa sans serif? Sebab dia tak ada echo dekat hujung tu. Okay. So ini sans serif. Ini adalah tak silap saya siapa pernah tengok grafik ni. Ini dalam game creator. Okay, guys boleh tengok. Ini sans serif. Yang ni pun sans serif. Okay, ini pun sans serif. Ini serif. This one sans serif. Ini sans serif. Okay. This one sans serif, sans serif. Okay, so a lot of yang kita panggil standard sans serif lah. Okay. So, the second one ni pun saya tukarkan kepada sans serif juga Sekejap So, this one. Ini adalah standard lah. Calibri dan sebagainya. Right now, this one saya pakai dia serif. Okay, the blue color saya pakai serif lah. Serif in which dia akan ada this kita panggil echo. Nampak ada echo dekat hujung dia ni. Dekat huruf H, dekat huruf C tu nampak tak? Dia ada little decoration. Nampak. Okay. So, bila dia ada little decoration tu yang okay, sekejap Okay, nampak dia ada little decoration tu lah. Ini kita panggil sans serif. Yang ni kita panggil serif. Yang atas tak ada decoration ni kita panggil sans serif. So you guys nampak lah perbezaan dia macam mana. Bila sambungan-sambungan dia jadi macam tu. Okay, now let's learn, kita tengok yang sebagai kita punya yang kat sini lah. Okay, kita ada satu bahagian yang dipanggil sebagai leading. Okay, leading tu adalah kita punya gap antara line atas dengan line bawah. Katalah for example, baru ada orang masuk lagi. Sekejap ada student yang nak masuk. Okay. So katalah for example, saya ada dua line dekat sini. Alright, okay. Dua ayat dekat sini. Computer graphic design is awesome. Alright, okay. So that is the wordings. Okay. So bila saya ada dua wordings ni, bila kita bercerita berkaitan dengan leading adalah space di antara line atas dengan line bawah. Yang di mana kalau awak tengok pada kita punya Windows ni, dia ada huruf A atas dengan huruf A bawah. Okay. So jadi kita boleh adjust. Kita nak dia punya space tinggi ke rendah. Nampak? Bila saya adjust ni, tukar 16, dia akan turun. Turun-turun sampailah ke 60. Ini adalah antara yang atas, line atas dengan line yang bawah. So kita boleh do adjustment dekat situ. Itu adalah leading. Okay. Tracking adalah gap di antara satu huruf dengan satu huruf. So jadi awak tengok kita punya ni tulisan biasa. So jadi saya pergi dekat bawah ni ada huruf V, A yang ada dalam kotak putih tu. Ini adalah kita punya leading. Ini adalah kita punya tracking. Tracking adalah di mana gap
kita nak ubah. So kalau saya setkan kepada kosong, awak nampak dia makin rapat. Okay. Tapi kalau saya setkan kepada 100, dia akan jadi kembang. Alright, nampak jadi kembang. Alright. Okay, that's why kita boleh adjust kat sini. Saya tahu ada sebelum ni, yang student apa dia buat tau. Dia nak bagi tu jarak-jarak. Okay. Dia buat C, dia tekan space. Dia tekan space. Yang ni tekan space. Dia tekan space. Rajin betul dia tekan space. Betul. Lepas tu dia tekan space lagi. Dia tekan space. Dia rajin kan. Ini kan. Boleh tak salah. Betul. Konsep dia ada. Janji bagi dia benda tu siap kan. Okay, dia tekan space. Dia tekan space. Betul. Memang betul. Tak salah pun. Tapi awak banyaklah masa nak kena buat. Sedangkan dia ada, orang kata apa, dia ada special tools yang memang dah ada sediakan untuk kita guna. Boleh dekat sini pun boleh. Alright, okay. Lepas tu adalah yang lain-lain ni. Dekat sini kita reading, tracking dan sebagainya. Dekat sinilah all those function. Sizing, kita punya, setiap kita punya metric ni kita nak tukar. Kita boleh adjust pada kita punya font kita ni. Dekat sini. Kita boleh adjust every single items yang ada kat sini kita boleh adjust. Paragraph kita boleh adjust. You guys nak center align, you guys nak left align, you guys nak right align, you guys boleh adjust dekat sini. Alright, okay. You guys memang boleh adjust dekat sini. Alright, okay. So these are the function of kita punya character dekat sini lah. Sizing and everything yang ada dekat sini. So tak payahlah you guys letak spacebar. Ataupun ada yang orang suka yang rajin sangat, apa yang dia buat, dia nak buat dua ayat. So dia buat 2 layer. Lepas satu layer tak bawah, lepas tu dia letak kat sini is awesome. Subject. Okay. Dia buat macam ni. So jadi dia adjust ni. Sir, macam ni lagi senang sir? Yes, betul. Macam ni lagi senang. Tapi you ada 2 layer. Bila ada 2 layer, katalah for example, you nak tukar this layer punya color. You tukar this layer punya color. Bam. Layer bawah tukar color ke tak tukar? Tak tukar. Tak tukar. So you have to do 2 times. Kena cari, ni color apa tadi? Ambil lah color picker. Select lah dia. Dah 2 kali kerja. Kalau kita ada 1 layer je, semua akan tukar whenever kita change. Itu kalau baru tukar color. Kalau awak dah start masuk kat sini, you guys masuk dekat blending mode yang saya ajar awak gitu. Bubur inner glow, bubur setting, bubur color overlay, masukkan drop shadow, letak stroke kan. Start balik. Dah macam ni. Pisang lah engkau nak buat benda Tak ni. lagi nak buat. Kan. Lalas delete ni. Lepas tu copy balik. Tarik balik. Tulis balik dekat sini. Is awesome subject. Okay. Bam. 2 kali kerja. Padahal 1 sekali kerja je sebenarnya. Alright. Okay. Right. Lah sir, simple je sir. Boleh. Memang simple. Kalau ada ni je. Kalau ada lagi banyak teks. Macam mana? So that's why ada function yang ada dekat sini. Memudahkan. Okay. I'm not saying that if let's say you do one sentence to into 1 layer. I'm not saying that's wrong. Okay. It's upon to you punya preferences lah. Kalau you are willing to spend you punya time and you think that you tak akan consume too much hours to complete, even though you have a multiple punya layer, then it's okay, tak ada masalah. Macam saya lebih prefer buat 1 ayat special wording 1 layer. Dan kalau dia memang betul, kalau macam tulisan panjang dan sebagainya, saya akan bubur dalam satu paragraf lah. Tapi kalau macam special, nama ke, ataupun ada something yang ada different sizing of text punya font ke, saya akan buat dua layer. Macam for example, this layer saya consume is a size 36, and maybe the second layer ni saya nak buat kecil, saya drop down 24. Saya akan buat 2 layer sebab saya tak nak dia sama.
Supaya saya tahu, okay, this layer is the small size punya layer, this one is the normal size punya layer. Something like that. It's upon. Tak salah. You guys boleh buat multiple layer yang you guys prefer. Lebih senang you guys nak arrange. So jadi you guys kena tengok lah yang mana rasa sesuai untuk you guys adjust dan sebagainya. Tapi you must remember, whenever you dah ada satu yang orang kata apa, a single design, so whenever you guys change that particular particular punya layer punya design, then you have to change the secondary punya layer punya design. Yang mana yang follow tu. So maksudnya dia tak akan follow lah apa benda kita tukar yang atas tu. Alright, okay. There's nothing right or wrong. Okay, you guys boleh implement, you guys boleh buat. Tak jadi masalah. Which one you guys prefer yang menyenangkan kerja you guys boleh go to. InsyaAllah akan jadi okay. Alright, okay. So dekat sinilah yang kita nak cerita tadi, yang berkaitan tracking, leading dan sebagainya. Alright, okay, boleh ingat Ingat. Yang ni Alright. sans serif kan? Apa dia? Yang ni font sans serif kan? Yes, ini font sans serif sebab dia tak ada dekat hujung tu. Ini bukan serif ya. Ini adalah sans serif. Okay. So kalau you guys tengok, kita tengok font lain. Ini sans serif. Ini serif. Yang tadi Bahau kan Bahau. Bauhau. Betul lah. Bauhau. Bauhau ini adalah serif. Dah lama tak pakai font ni Bauhau ni. Okey, ini serif. Ini sans serif. Salah kadang-kadang ada tulis kat situ. Awak tengok kat saya punya font tu dia siap tulis lah sun. Without. Sun. Without. Okay. You guys boleh tengok lah. Ada kat dalam saya punya collection font ni? Memang tak ada. Memang saya download. Macam ni. This one is saya download. Saya lupa this one is atas filem apa ke. Tapi ada. Hari tu ada saya download yang Star Wars punya. So you guys boleh tengok lah. Okay, hari tu saya ada buat yang ni. This one is adalah untuk saya buat design Islamic design. So dia akan ada nampak macam kaligrafi sikit. Kaligraf sikit. So you guys boleh ambil lah. So you guys akan dapat kaligraf sikit lah dia punya tu. And then lagi mana? Ni this one is macam a very ancient punya design. Tulisan-tulisan lama. Macam GTA. Yeah, betul Okay, this one pun macam kaligraf sikit. Kaligrafi sikit untuk Islamic punya design. Alright. Islamic ni you guys bila Arabic dengan Islamic ni you guys kena tengok betul-betul You guys kena tengok betul-betul. Sebab ada Islamic dengan Arabic ni dulu pernah ada diorang bukan kita lah, ada diorang questionnaire kan, sebab diorang ada combine salib dekat dalam dia punya tu lah. So be careful whenever bila kita guna tu lah. Selalunya huruf T lah. Huruf T ni kadang-kadang orang confuse. Sebab designer tu dia buat almost macam salib tapi bukan salib lah. So you guys kena check betul-betul lah. Sebab bila kita nak bubuh Islamic, sebab kan dia macam art sikit kan. So risau nanti kita terpakai tiba-tiba ada salib kan. Okay, a lot of font you guys boleh tengok. Alright, okay, you guys boleh download lah. Kalau you guys nak download, you guys boleh download dan you guys tengok lah what is the effects dan sebagainya. Alright, okay. So itu berkaitan dengan kita punya yang font setting ni tadi. So tak nak you guys confuse. So itu yang disebut dalam kita punya ni tadilah. Sizing, spacing, tracking, kerning, word spacing dan juga leading. Semua yang 6 tadi memang kita dah go through lagi tu, kita dah belajar. So you guys tahulah. So these are some dia punya explanation. Sizing, apa dia punya measuring point dia, macam mana dia kira. Spacing adalah space di antara setiap satu huruf. Itu adalah kita punya spacing. Tracking adalah kita punya tadilah. Yang saya bagi tahu. Okey, setiap satu tu lah kita nak rapatkan kita punya huruf, kita nak panjang, kita nak jauhkan kita punya huruf. Kerning adalah dia punya proses kita adjust individual space antara two subject to character.
Word spacing adalah antara space antara kita punya wording. Leading adalah kita punya space antara tulisan line atas dengan line bawah. Macam ni. Ini adalah leading lah. Okay. Kita akan nampak perbezaan dia. Alright. Okay. So the rest tu tak ada. The rest tu adalah standard. Okay. Printed for web. Ini adalah untuk web. Okay. Untuk web dan sebagainya. Right. Okay. So far semua okay. Boleh faham antara serif dengan sans serif? Boleh. Boleh. Alright. Okay. So kita tengok sekejap Bambu. Ini ya. I'm going to show you guys a sample of serif first. Serif. Right. Supaya you guys boleh tahu. Serif. Okay, serif sebenarnya ada juga. Habis serif tak boleh guna untuk design lah sebab dia dah guna untuk teks. Tak. Serif boleh je guna untuk design. It's a part of design. Tapi on how kita menggunakan dia, how kita manipulate benda tu. Some sort like this one. Saya share you guys with this one Alright. Ini adalah design yang dia menggunakan serif. Nampak tak? Dia ada decoration dekat atas tu. Alright. Okay. Bila kita menggunakan serif, serif ni dia akan menghasilkan design yang klasik. Tahu? Klasik, elegance, lagi classic elegance, dia punya feel dia classic, elegant, straightforward, serious. Itu dia punya orang kata apa, feeling whenever kita menggunakan this kind of punya text ataupun this kind of punya font serif. Berbanding dengan sans serif dia more on kepada modern, teenage, kids, happy, lagi something yang orang kata apa, bright. Yang ni dia more on kepada dark. Kita panggil sebagai apa, serious, dia tak relax. Dia more on kepada very orang kata old Lebih school. serabut. Apa dia? Lebih serabut tulisan dia. Dia maybe serabut sikit. Dia serabut dan sebagainya. Sebab memang itu feeling dia whenever kita menggunakan this kind of punya design. Alright, okay. Kalau you guys tengok, kebanyakan this kind of punya design selalunya dia akan implement kepada design-design yang lama. Alright, okay. Kita tengok serif design sample. Ada tak? Kalau ada, you guys boleh. Okay. Okay. Macam ni. Alright. Dia nak create something yang maybe for example ancient punya style. Dia nak something yang orang kata apa, ada feel yang kita panggil unique, magical, something like that. The feel tu dia datang. Dia memang automatically datang sendiri. Like say for example kita tengok this poster, okay, The Greatest Man Show, okay, it's about I think it's musical punya show, right, something. Awak tengok tak dia guna font apa? Dia menggunakan font jenis serif. Sans serif. Serif tu, perasan tak dia guna serif? Dia was a decoration dekat setiap hujung tu. Alright. Okay. So whenever dia gunakan ni, dia nak menunjukkan dia more on kepada elegance punya style. Nampak dengan pakaian dia pun pakaian elegance. Ancient punya, filem-filem lama. Filem-filem yang bukan pada zaman kita sekarang. Ini memang filem-filem lama lah. Maybe 90s, 80s punya filem. Alright. Okay. So dia nak create. Kalau kita tengok gambar dia pun kita tahu. Ini adalah gambar-gambar filem-filem lama. So dia nak create something yang more on towards, ini adalah gambar feeling orang lama whenever dia implement this kind of punya design. Alright, okay. So ada tak filem lain? Okay, tak ada. Jadi kita tengok poster filem
Okay, tak ada. Okay, kita tengok sampel-sampel poster. So at least you guys boleh nampak lah why is the reason. Film poster. Alright. Kita tengok setiap filem poster dia ada reason dia kenapa dia letak. Okay. So let's say we look this one. This one is Beauty and the Beast. Right. First kali kalau kita tengok cerita Beauty and the Beast ni, kita tahu dia cerita berkaitan dengan siapa tahu? Beauty and the Beast cerita berkaitan dengan apa? Fantasi. Memang saya pun tak pernah tengok cerita ni. Saya pun tak pernah tengok cerita ni. Tapi saya tahu dia cerita dia apa, dia cerita daripada zaman-zaman saya kecil dulu. Is a fairy tale punya story. Beauty and the Beast. Lepas tu kita ada cerita Rapunzel. Lepas tu kita ada cerita Aladdin. And then what else? Cerita-cerita yang fantasi ni. Yang apa? Cinderella and the Seven Dwarfs. Frozen. Shrek. Shrek. Okay. Okay. Apa dia? Tak dengar. Hikayat jalan-jalan. Apa tu? Hikayat Syazlan. Hikayat Putera Syazlan. Hai. Hikayat Syazlan saya beli. Hikayat Putera Syazlan. Bawang merah bawang putih. Bawang merah bawang putih. Ya, itu kita. Alright. Okay. So, bila kita design this kind of punya fantasy, okay, fantasy dia akan melibatkan yang cerita-cerita lama. Lama punya feel. So dia gunakan serif punya yang ada hujung tu, ada ekor. Sebab dia nak create macam some sort like a calligraphy punya design pada dia punya tajuk. That's why they create this kind of punya calligraphy punya. Dia nak datangkan that punya style dalam dia punya tu. Okay. Let's say kita tengok yang orang kata apa, yang bold, yang orang kata apa, direct. Okay. Kita tengok maybe something like saya suka poster ni. Pernah tengok cerita ni? Tak. Tak pernah tengok cerita ni Tidak. Dinoti pernah. Right. Okay, ada Jinoti. Right. Okay, kalau ada masa you guys cuba cari cerita ni, cuba you guys tengoklah. Cerita ni sangat-sangat deep lah cerita dia. Very deep. Ini adalah arahan arwah Yasmin Ahmad lah. Okay, you guys boleh tengok cerita dia. This was the first film yang memang hit lah. Memang hit. Actually dia tak keluar kat Malaysia pun. Memang filem ni is not supposed to come out dekat Malaysia. And then tetapi there was someone yang against benda tu. And then sebab apa filem ni dihantar ke Finas untuk siaran masuk panggung wayang, tapi Finas reject. Finas reject kerana ada melanggar, ada few law lah dalam kita punya filem tu. Tapi because of filem ni mendapat award dalam festival filem, so that's why ramai orang Malaysia kata, kita orang as a Malaysian, kita orang tak tahu pun filem ni ada kan. So that's why you guys ada masa, you guys tengok lah. Filem ni kalau tengok based on pada dia punya wordings yang dia guna tu, dia punya wordings jenis very simple. Lepas tu dia menggunakan font yang apa, sans serif. Okay, relax, enjoy, tak serius filem dia. Kalau tengok filem dia pun memang macam tu. Dia mengisahkan kisah percintaan antara dua orang insan, iaitu seorang lelaki Cina dan seorang perempuan Melayu. Itu cerita dia. Macam mana diorang ni, orang kata apa, diorang ni boleh continue untuk diorang punya life ni. Seorang adalah daripada keluarga Cina yang memang family jenis yang macam ni dan sebagainya. Ada seorang ni daripada keluarga Melayu yang jadi macam ni. Dan keseluruhan filem ni dirakam ataupun di shooting dekat Bandaraya Ipoh. Alright.
So kalau you guys nak tengok macam mana Bandaraya Ipoh lama macam mana, you guys boleh tengok kat sini dalam filem ni lah. Okay. So filem ni one of the, bagi saya, very good filem lah. Very good. Cerita best ke? Ha? Cerita dia best. Cerita dia memang best, sangat best. Alright. Dia tak adalah camera work yang power-power macam ada pergerakan kamera dalam Iron Man, tak ada. Dia power dia adalah dia punya skrip dan ayat yang digunakan. Sebab dia mengkaji betul-betul 100% scripting tu macam mana dan sebagainya. So kalau you guys dengar betul-betul, you guys akan faham apa dia cuba sampaikan. Lepas tu adalah konsep dia punya subsequel. Kalau you guys tengok apa tentang bulan, lepas tu ada cerita mualaf, you guys boleh tengok dia punya subsequel cerita yang dihasilkan oleh arwah Yasmin tu memang menjadilah sampailah arwah Yasmin tu meninggal. So dan hari ni kita dikejutkan dengan berita yang di mana Abang Mamat Khalid. Yes, Abang Mamat Khalid meninggal awal pagi tadi pukul 6. So Abang Mamat ni memang bagi saya one of a good director lah. Dan memang saya pernah jemput dia datang untuk bagi talk, dan saya memang kenal dia. Dia pernah menceritakan macam mana mula-mula dia boleh masuk dalam bidang bidang filem, macam dia masuk dalam industri dan sebagainya, macam mana dia start. Dan you guys tengok dia punya filem dia memang hit. Filem dia tak ada pun ada orang kata apa, ada 3D, ada gempak-gempak, tak ada. Tapi because of culture yang dibawa dalam filem tu yang menyebabkan filem dia orang ingat sampai sekarang. Okay. Sama kat dalam filem Arwah Yasmin tu. Arwah Yasmin tu mengimplementkan culture ataupun kita panggil budaya dekat dalam filem. That's why filem dia orang masih ingat lagi sampai sekarang. Sama kan macam filem Arwah Abang Mamat lah. Okay. Daripada mula-mula yang dia start buat drama. Siapa tahu drama pertama dia buat? Dia tak start dengan filem Malaksa je. Malaksa. Okay. Cerita drama yang pertama dia buat adalah Rombongan Cik Kiah Kesukan Commonwealth. You guys carilah. Dia ada drama yang pertama. Drama pertama yang dia dapat job adalah Rombongan Cik Kiah Kesukan Commonwealth. So dia menceritakan rombongan orang kampung ni daripada Perak ni nak pergi tengok sukan Commonwealth. So perjalanan diorang ni apa jadi. Itu memang adalah. Lepas tu barulah ada datang dengan Malaksa lah. Lepas tu masuk filem bila dia start buat zombie Kampung Pisang. Lepas tu dia continue buat dengan cerita rock. Yes betul. Rock apa lagi Rock Bro. Okay. Lepas tu Zombie Kilang Biskut. Lepas tu Usuk Wicha dan Werewolf something like that. Alright, okay. So you guys boleh tengok lah. A lot. Lepas tu dengan dia punya yang drama telemovie dia yang bulan puasa tu, puasa 16, 17, 18 something like that saya rasa dia punya tu kan. Lepas tu ada Kampung Pisang series. Kampung Pisang series. So a lot lah you guys boleh tengok. Okay. So kita tengok poster lain Spider-Man. You guys tengok dia menggunakan non ataupun sans serif. Kenapa dia menggunakan sans serif? Siapa tahu kenapa dia tak gunakan serif? Lebih moden. Yes, dia adalah modern. Okay, modern, dan cerita ni adalah bukan cerita serius. Dia cerita yang untuk relaxing. That's why dia letak yang sans serif. You guys boleh tengok lah, you guys boleh kaji. Dulu masa saya berada dalam kelas art and design, kita orang diberi poster ada campur lah, bukan poster movie, macam-macam jenis poster. So kita orang diminta kaji kenapa poster tu menggunakan this kind punya font. Kenapa poster ni menggunakan this kind punya font. So kita orang terpaksa mengkaji apa deflection dia menggunakan. Macam ni simple je font ni. Ini font ni ada je dekat dalam mana-mana. Okay, kenapa? Dia mengkaji tu bukan sekadar menggunakan font tau. Dia kaji sampai, okay, kenapa font ni lebih besar daripada item-item yang lain? Kenapa? Macam ni. Kenapa font ni nak disengetkan? Kenapa? Itu semua kita orang kena kaji. Lepas tu kena buat report lah.
Macam ni. Kenapa font ni menggunakan macam ni? Kenapa colour font ni macam ni? Kenapa dia ada efek-efek macam ni? Semua kita orang kena kaji benda tu. So whenever kita nak do design, font tu bukan sekadar macam kita letak je lah pakai wording sini. Kita tak macam for example the Iron Man. Kenapa dia gunakan warna merah and dia punya reflection di warna gold, and then kalau kita tengok dia ada some sort like besi punya effects. Kenapa? Right? So dia ada reason dia guna. Benda tu kena kaji lah, dan kena bagi reason. Alright? Okay? Ni cerita apa ni? Ayahku robot, ibuku dukun. Apa punya cerita ada orang kan? Tak ada cerita lain ke? Ni memang saja dia orang buat tajuk ni ke apa? Dia tukarkan tajuk English kepada Melayu. Maksudnya lah. Okey. Baru betul. Betul-betul lah. 6 editan poster drama dari sinetron Indonesia. Maksudnya sinetron Indonesia, tajuk tu dia tukarkan kepada filem lah. Macam-macam lah dia orang ni. Alright. Okay, a lot lah you guys boleh tengok. Bukan sekadar poster ni juga, you guys boleh tengok kat poster-poster produk lah. Seperti poster makanan, jom kita try. Food ad poster. Right, okay. Macam ni. Produk-produk makanan something like that. Okay. Kalau macam tengok, okay, kenapa dia menggunakan this kind of punya wordings. This one is sans serif. Okay. Kenapa ada setengah-setengah this one? Kenapa dia gunakan serif yang this one? Alright. Okay. Kenapa dia menggunakan serif? Kenapa yang this one menggunakan sans serif? Okay, guys ingat dia menggunakan sans serif. Ada certain menggunakan serif. Ada certain menggunakan sans serif. Kalau macam for example this one. Kenapa dia punya font dia jenis macam ni. Okay. Benda tu lah kita kena kaji. Yang this one dia menggunakan serif. Okay. Dia menggunakan serif. Kenapa dia gunakan serif? Sebab ni hints ni adalah produk lama. Very orang kata old school punya produk lah. So dia nak maintain dia punya type dan dia punya qualityness of dia punya font dia dan sebagainya. Alright, okay. Okay, what else kita tengok? Ada tak? Hamburger. Okay ni macam lama punya style. Okay, ni. Ini poster lama you guys tengok. Ini poster lama. Right, okay. You guys nampak dia punya font macam macam ni je dia punya font. Right, okay. Tapi itulah yang diimplementkan nak dapatkan kita panggil vintage. Vintage punya feel. Ni poster lama. Vintage punya feel. Right. Kadang-kadang seronok tengok poster ni kan. You guys akan belajar a lot of thing lah. Macam ni. Ini ataupun macam ni. Okay, kenapa kalau Valentine's ke dan sebagainya kita kena guna this kind of punya font? Alright, dalam restoran kita tengok restoran yang mahal. Okay, ataupun you pergi hotel yang mahal. Kenapa dia guna this kind of punya font? Sebab apa? Dia nak create kita panggil exclusiveness dekat dalam diorang punya tu. Saya ada tengok satu video tu, saya lupa. They got one video. Dia terangkan dengan saya. Serius saya lupa video tu. Tapi memang ada satu video tu lah. You guys boleh try pergi cari kalau jumpa lah. They got one video. Dia tunjuk macam mana kita nak convince how actually orang kata apa, environment tu boleh convincekan orang, yet that environment is an expensive punya environment, but yet it's not expensive in reality dia. Okay. So dia ada cerita pasal, I think saya rasa itu adalah video berkaitan dengan restoran ni ke, ataupun macam mana diorang memanipulasi. Saya rasa is human punya psikologi. Sebab hari tu saya dah tengok ada. Dia berkaitan dengan human psychology.
macam mana macam ni lah. Dia punya font, colour, the placement of dekat atas table, air, gelas dan sebagainya tu, benda tu macam mana diorang boleh memanipulasikan manusia yang mengatakan benda tu mahal. Tapi sedangkan benda tu tak mahal pun. Sebenarnya. Right. Benda tu memang saya ada tengok satu video tu. Memang saya quite nak kata shock, tak ada shock sebab memang tahu, tapi saya quite impressed. Macam mana diorang boleh implement benda that kind of punya things yang macam kita lah. Kadang-kadang whenever kita go to Starbucks, okay, whenever kita go to Starbucks, kita feel that kita ni berada dekat dalam satu kedai kopi yang high end. Dia automatically whenever you step your punya foot dekat dalam Starbucks punya store, automatically you, wow, I know English this much, I can speak English already, I know how to order. Seriously, whenever. Tapi bila when you step the same coffee store yang dekat mana-mana kedai kat rumah you, kedai Pak Amik Coffee Store ke, kedai Mak Indah Coffee Store ke, tak ada pula you cakap bahasa Inggeris. You akan cakap bahasa Melayu. Betul? Betul. Cik Temah kopi 2. Cik Temah ni ataupun kawan you buat coffee store ke, ataupun ada kawan you adalah brewer ke dan sebagainya. Okey lah, kopi kau ni okey lah. Ala-ala lah sikit. Ala-ala yang macam tu kan. Tak ada pun macam, oh, can you give me 2 latte and blah 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 and caramel. Tak ada. You tak ada that kind of punya feel. Tapi kenapa Starbucks boleh buat that kind of punya tu, you guys kena kaji. Itu adalah kita panggil sebagai, dia panggil sebagai illusions, dan macam mana dia boleh convince you whenever you step dalam dia punya doorstep tu, then you automatically akan feel a different environment. Memang betul, itu saya tak tipu lah. You guys masuk bukan sekadar Starbucks saja. Dulu kita ada Coffee Bean. I'm not sure that you guys kenal kedai tu, sebab dah tak ada dah kedai tu Coffee Bean. Guys pernah dengar tak ada kedai nama dia Coffee Bean? Saya rasa kat Ipoh ada satu Coffee Bean. Pernah. Ada okay. Coffee Bean, kita ada Starbucks, and then what else, kita ada few others lah. Tapi yang quite famous, yang last time kita ada Coffee Bean dengan Starbucks lah. Whenever you step into a door of Coffee Bean and Starbucks, automatically you feel the vibe of expensiveness, the vibe of exclusiveness, the vibe of this is something from the vibe of that you guys rasa ni, okay, aku bayar ni berbaloi, satu kopi RM12, satu kopi RM15, berbaloi. Sedangkan kopi yang dia buat tu berkemungkinan kita tahu sebenarnya harga dia lebih murah daripada harga yang sepatutnya. Tapi kenapa kita rasa worth untuk kita bayar? Sebab masa tu memang dia orang yang mencipta that kind of punya vibe lah. Kalau you guys datang, you guys tengok dia punya interior pun you dah tahu. Kerusi yang dia letak, cara dia tak macam normal store. Normal store dia ada kursi meja panjang. Okey, orang duduk. Tak, ini tak ada. Dia duduk macam kita duduk kat rumah. Ada table yang kita boleh ada lounge, ada kursi sofa dan sebagainya. The environment with the combination of color, wooden color kayu, color hijau, environmental punya color, and then dia punya ambient light yang dia guna, color lampu yang dia guna, serta dia punya background music whenever you step your foot into the door. You guys akan dengar very subtle, very exclusive. You guys boleh tengok lah kalau you guys masuk ke situ. Kalau siapa-siapa yang tak pernah pergi try Starbucks, try once. Then you guys akan tahu the experience. Lepas tu try kedai kopi-kopi lain, dan you guys akan tahu kenapa someone willing to pay RM70 dan sebagainya. Kadang-kadang sekali minum tu bukan RM17. Kadang-kadang RM30. Yalah, you guys order dengan dia punya muffin lah, apa benda dan sebagainya kan. Alright, okay. Tapi macam mana dia buat? Because of the font, because of the design, because of the environment yang dia alter dalam tu dan sebagainya. Okay. Whenever we talk about ni font lah, font, environment dan sebagainya. So environment macam font ni, dia akan membuatkan kita feel macam you guys tengok dekat sekarang ni kita punya screen you guys tu, yang ada Valentine tu bila kita tengok tu kita akan rasa eksklusif. Betul? Premium. Yes, premium. Yes, correct. Premium dan sebagainya. Alright, okay. So, bila kita rasa premium, okay, you guys cuba tengok macam mana Apple buat. How Apple do dia punya product become premium.
Kita tengok Apple Apple. Okay. So saya tak nak pergi dekat sini sebab sini tak akan dapat dia punya feel. Kita terus jump down dekat dia punya website. Okay, Apple Malaysia kita ambil lah. Alright, okay. Whenever kita jump lah, ini adalah Apple punya website lah. So you guys tengok, what kind of font you guna? Apa Sans serif. Sans serif. Kenapa dia guna sans serif sedangkan dia adalah produk yang lama? Memang produk dia lama. Dia sama-sama batch dengan Windows sedangkan Windows menggunakan serif. Dia menggunakan sans serif. Sebab menggunakan sans serif. Kenapa dia menggunakan sans serif? Nampak model. Tunjuk kemodenan. Yes, satu adalah the first one. This is a website display, screen display. Bila screen display, kita tak boleh menggunakan sans serif. Tak boleh menggunakan serif, kena guna sans serif. Yang kedua tadi, ada kawan awak cakap nak nampakkan modern, nak nampakkan muda, nak nampakkan cheerful, nak nampakkan teknologi. That's why dia menggunakan this kind of punya font, sans serif. Alright, okay, without those things lah. Alright, okay, dan kalau perasan, every single each product yang dia letak ini as dia punya front punya website lah. Kalau tengok every single each product, dia tak letak a very complicated punya words. iPhone 13 Pro, so Pro. That's it. iPhone 13, your new superpower. Dia tak sebut iPhone 13 with you super feature, you have 3D camera, blah 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 blah. Tak ada. Dia just very simple. MacBook Pro, supercharged 4 Pro. AirPods, okay, new with spatial audio. Apple Watch, full screen ahead. Dia akan bagi tu very simple. Ini memang sangat kecil lah. iMac, say hello. Kenapa dia cakap say hello? Siapa tahu? Why they put iMac, say hello? Yang this one. Friendly. Okay, maybe friendly. Lagi ada orang boleh bagi tahu why dia tulis sini say hello. Kita go deep down yang when dia say hello. Kenapa dia panggil say hello? Sebab iMac ni ini the new design language yang dia orang guna. Setelah tak silap saya almost 10 years, dia orang tak ada buat apa-apa upgrade tentang design. So bam, they come up say hello to the new iMac. So whenever bila orang putih ada orang baru datang, apa dia orang kena buat? Dia orang kena greeting hello, something like that. That's why dia orang tulis kat situ say hello to new design. Kalau you guys tahulah dekat you guys tak masuk campus lagi Belum. Ada belum. yang dah, dia belum. Ada yang dah yang belum. Siapa yang dah pernah masuk campus, kita ada satu lab iMac lah. Kalau you guys tengok lah iMac tu adalah iMac yang lama. Which ada orang ada flat screen dengan yang belakang dia aluminium tu lah. Itu adalah design language lama lah. So now they come out with the new design language. Whenever dia ada new design language, so that's why dia gunakan those tagging words say hello to the new design language. So dia come out lah dengan ni. Kalau you guys tengok dia punya ni memang simple. Dia punya wording, a perfectly poised stand and blazing fast Thunderbolt punya port. A very simple dia bagi tahu. Simple je dia punya. Dia tak tulis panjang-panjang bla 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 bla, tak ada. 4.5K punya retina display, bla 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 bla. Okay, jadi guys tengoklah dia punya cara, a very catchy cara dia untuk dia sell dia punya produk. Very simple, straightforward. Tak ada benda yang orang kata apa nak show off. Tapi in reality ini adalah yang itulah dia punya tu. Alright, okay. Tengok ini adalah Apple punya. Nampak modern, nampak versatile. Dia punya website dia pun nampak. Bam, terus letak sebesar alam perkataan magic. Kenapa? Sebab itu adalah dia punya designer diorang yang untuk buat website ni sahaja diorang tahu okay what things that catchy untuk orang tengok dan sebagainya dalam diorang punya produk
design dan juga produk punya marketing. Dia bukan simple. Okay, let's look at iPhone 13. Ada yang belum lagi beli iPhone kan? Belum. Okay. Oh. Okay, Mahal. this one is not a promotional punya classes, but I'm gonna show you guys macam mana iPhone ni dia. Ini adalah dia punya main product dia lah. Okay, so you guys tengok macam mana dia cuba mempromosikan. Sebesar alam dia letak ke situ. Dramatically more powerful camera system, a display responsive, the world fastest smartphone chip. Yang lain semua dia buat color apa? Very soft color. Tapi ini letak ni, the world fastest smartphone chip. Kenapa? Memang itu dia reality dia. Memang iPhone yang apa tu yang dia pakai A15 sorry. A15. A15 punya chip tu is the world fastest smartphone punya chip. Itu memang no doubt lah. Kalau you compare dengan Snapdragon 888 ke 888 Plus ke, memang ini adalah the world fastest smartphone punya chip. Alright, okay. Simple, dia letak, dia besarkan nombor 6.7, 6.1. Alright, okay. And then dia letak gambar dia, dia letak dia punya adalah dia punya feature-features, camera, okay. Pro camera system, next level hardware, super intelligent software, mind-blowing fast chip. Change cara kita shoot lah. Yang kita dapat di scanner punya ni. Wow. And okay. And then bring on the night. So you guys boleh ni dapat 2 times. Okay, kalau perasan nampak whenever dia menggunakan ayat ni, bring on the night, apa jadi dengan background dia? Hitam. Dia tukar warna hitam. Kenapa dia tukar warna hitam? Supaya orang boleh dapat that kind of punya feel. Macam mana rasanya lampu tu menyala apabila kita lihat dalam dark punya space. That's why dia terus hitam. Supaya orang tahu macam ni, the more likes yang akan nampak. Right. Sebenarnya kalau kita nak view foto pun sebenarnya kita kena guna dark punya background lah. Much more better. Bukan atas white punya background. Alright, okay. So you guys tengok lah macam mana diorang implement this kind of punya promotional dia buat. Right, okay. So you guys boleh tengok lah. Okay, I'm not saying that iPhone is the best lah. I'm not saying that iPhone is good in everything. No. Alright, okay. Okay. So what we are discussing is about how they use all the text, the words. Okay, now let's start into another brand. Okay. I'm gonna go for Google Pixel since that Google just launched Google Pixel. Tengok ada tak Google Pixel, sorry, Google Store. Alright. Okay. Okay, now let's look at Google Pixel. Alright, okay. So kita tengok. Google menggunakan font yang sama. Okay, you guys tengok menggunakan font yang sama. Okay, yang ini adalah font jenis Sans serif. sans serif. Alright, okay. Dia menggunakan sans serif sama juga. Okay, awak tengok. Alright, very catchy punya dia tahu. Black and white. Okay, so dia put a very simple punya wording supaya orang fokuskan nampak sini. Alright, okay. So dia letak in the black color. Kenapa? Sebab dia nak fokuskan pada the chip, the internal chip. Okay, so dia put this black color supaya orang boleh fokuskan. Alright, okay. So the most advanced pixel camera ever. Alright, okay. So you guys boleh tengok lah macam mana dia punya ni. Alright. So orang nampak bila masuk je kamera, dia cerita pasal light, dia terus jadi hitam. Kenapa? Sebab dia nak ceritakan pasal light. Perkataan light tu capture 150% more likes compared than previous punya pixel. Alright, okay. And then gambar dia letak kat black background supaya kita boleh nampak, okay, the reality, the true color whenever kita do this thing. Alright, okay.
very good lah Pixel. Pixel ni baru launch you guys, untuk you guys punya tu. And then this wow. Ada yang baru masuk lagi ni. Okay, Pixel is baru launch dia punya phone. Okay. So dengar-dengar cerita dia kata berkemungkinan boleh overrule iPhone lah in terms of camera capability. So tunggu dan tengoklah macam mana. Cuma saya bagi tahu awal Pixel tak masuk Malaysia There's no official Malaysia untuk Pixel. So you have to order, beli online store daripada US ke dan sebagainya. Alright. Okay. So you guys tengok how's the color, okay, the catchiness of dia punya website dan cara untuk kita choose. Okay. Very simple, very subtle. Right, okay. Dan font lah, penggunaan font yang kita nampak dekat dalam dia punya ni. Alright, okay. Dan kita go for one more brand. Okay. I think kena use Huawei. Kita tengok Huawei. Huawei Store. Tahu ke telefon Huawei ni apa? Tahu kan? Tahu. Okay, alright. Right, okay. This is the Huawei Mate 40 Pro. Huawei actually a good punya produk lah. Tapi sebabkan dia ada masalah dengan American, so they are not allowed to use Google. So memang out lah. Tapi Huawei bagi saya pernah gunakan Huawei memang Huawei is a very good phone. A good and cheap phone. Alright, okay. So you guys tengok beza Huawei dengan Apple dan juga tadi. You guys tengok. Dia orang keep telling benda besar-besar sebesar alam dia orang letak kan. Okay. Nampak the way of dia orang susun. Kita tak tahu okay apa sebenarnya ni. Oh dia nak mention there was a 66 watt charging dan 50 wireless watt charging. Lepas tu in screen fingerprint, 3D facial lock, recognizable at glance. Right? Ini ada berapa ni? 1 2 3 4 biji kamera. Alright, okay. So dia semua pun pakai chip sendirilah. Dia punya ni. Speed that blow you away. Nampak? Dia orang menggunakan very simple catchy wordings. Supaya orang boleh follow. Okay, orang akan ingat dan sebagainya. Macam you guys punya lah. Okay, McDonald dia punya catchy words dia apa? Siapa tahu McDonald dia punya catchy words dia apa? McDonald, siapa selalu makan McD, dia punya word catchy dia apa? M. Itu dia punya trademark dia. Dia punya wording catchy dia. Macam KFC kita ada finger licking good. Sehingga menjilat jari. Kalau McDonald? I'm loving it. I'm loving it. Okay. Nak dimakan begitu saja. Itu Tak mau makan. itu KFC kan? Itu Gardenia. Itu Gardenia. Itu Gardenia. Gardenia. Itu Gardenia. Sungguh enak dimakan begitu saja. Tapi McDonald dia dah upgrade sikit. Dulu I'm loving it. Lepas tu dia ada depan tu. Para papa. Dia dah bubuh depan tu pula. Alright. Okay. So dia ada catchy words dia yang orang akan ingat. Bila kita sebut finger licking good sehingga menjilat jari, orang akan tahu bam itu adalah KFC. Saya sungguh enak dimakan begitu saja. Bam, orang tahu itu adalah Gardenia. So with the catchy words tu yang dia orang letak kat dalam dia orang punya produk tu yang membuatkan orang akan stay dekat dia punya produk. Okay, wow, cantik gambar ni. Ini actually is one of saya rasa town dekat China ni kot. China ke dekat Burma ni. Seronok kalau dapat tinggal kat sini kan. Atas bukit sejuk. Huish. Kalau lah Yusas macam ni kan. Ni semua di kampus kan. Yo mak feeling. Setiap hari pakai jaket. Setiap hari pakai jaket kan. Setiap hari pakai jaket. Lepas tu malam-malam dia nampak ninja kat atas bumbung.
Alright. Pergilah kalau ada peluang pergi travel negara orang. Awak akan belajar lebih lah daripada awak datang negara sendiri kan. Serius. Kalau ada peluang pergi negara orang, pergilah negara orang. Nanti bawa awak tahu sebenarnya kenapa lebih baik dekat negara sendiri. Kan ada pepatah tu kata apa? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Betul. Lebih baik negeri sendiri sebenarnya. Itu memang betul lah, yang memang betul lah. Sebab saya dah travel a few country. Saya tengok dia orang punya culture dan sebagainya, tapi memang saya bagi tahu awak, the best is kita punya own country. In the end of the day, it's the best kita punya own country. Kenapa? Sebab kita dah dibornkan di negara tu. Dan kita tahu dia macam mana. Kalau macam for example, if you are born from your parents stay in like for example California, and you born in California, you dah biasa makan kat sana, dia biasa duduk kat sana, then suddenly you parents need to move back to Malaysia, then you feel a bit weird. Dulu dah biasa duduk kat California macam ni kan. Dan that's why bila orang cakap lebih baik negeri sendiri, dan negeri sendiri you adalah you punya California dan sebagainya. Alright, okay. So itu sikit tentang kita punya font. Alright, okay. Itu sikit tentang kita punya font. Hopefully that you guys boleh tahulah. Alright, okay. Tentang kita punya font tu. Just let's kita recap balik. Alright. Sebelum kita end kita punya kelas. Okay. Yang di mana ini sebab typography, a few of typography dan sebagainya. Alright, okay. Text, typography, and then font face, letter. Alright. Lepas tu kita belajar tentang dia punya anatomi dan terminologi. Alright. And then apa itu X height, baseline. Kita start dengan baseline. Lepas tu kita start dengan X height. Okay. Dengan min line. Lepas tu kita kita continue dengan cap. Cap untuk tulisan besar. X height untuk tulisan kecil. Min line untuk tulisan kecil. Lepas tu ascender dengan descender, which dia punya decoration dekat hujung-hujung tu. Lepas tu kita ada stem dan juga serif, a little decoration dekat setiap huruf besar yang ada tu. Alright, okay. And then kita ada kita punya font setting yang ada kat kita punya Photoshop. I think this one is not just looking to Photoshop. I think if you look through another software, dia ada software lain. For example like Illustrator pun pakai benda yang sama juga. Dia akan pakai benda sama. Dan juga ada software yang boleh edit gambar. Ini adalah common punya setting yang kita boleh buat lah pada kita punya tu. And then that's it. Okay, tentang kita punya tu lah, macam mana kita nak set setting dan sebagainya. Alright, okay. Ada soalan? Ya, ada soalan. Saya nak tanya, midterm bila? Ada midterm subjek ni? Midterm bila? Midterm kita buat lepas awak cuti SEM. Cuti dulu. Nanti ada quiz, ada midterm. Semua benda tu akan dibuat selepas cuti SEM nanti. Alright, okay? Boleh? Alright. Ada soalan lain? Sir, assignment tak nak bagi ke sir? Saya bagi nanti insyaAllah minggu depan. Sebelum cuti SEM tu saya bagilah. Ke nak selepas cuti SEM? Cuti SEM bila? Cuti SEM lepas, tak apa. Lepas. Cuti SEM minggu depan bermula 2 hari bulan tak silap saya. 2 hari bulan ada pada Isnin 1 hari bulan. 1 hari bulan. Seminggu je. Cuti SEM seminggu je. 1 hari bulan sampai itulah 1 hari bulan tu lah. Yang ada cuti di Bali hari Selasa 2 hari bulan. Dan 5 hari bulan tu ada cuti hari keputeraan Sultan Perak. So ada 2 hari cuti itulah. So seminggu tu cuti lah. So cuti SEM. Okay, cuti seminggu je. Cuti SEM dia tak lama. Dia cuti seminggu je. Alright, okay. So bersyukurlah ada cuti SEM sebab selalunya jarang ada cuti SEM. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba ada cuti SEM. Dulu ada cuti SEM apabila kita ada 2 semester. Maksudnya 2 semester dalam setahun kita ada cuti SEM. Memang akan ada cuti SEM. Okay, lepas tu bila kita dah start 3 semester dalam setahun, dah tak ada cuti SEM. Tiba-tiba semester ni diorang kata ada cuti SEM. So bersyukurlah ada cuti SEM. Selalunya memang tak ada cuti SEM. Memang awak akan direct sampai habis.
So pisang jugalah sebenarnya. Tapi okey lah, ada cuti SAM ni, you guys cuti lah betul-betul. Pergilah. Dah lepas government dah buka dah ni, pergi, cuma make sure jaga SOP, kawal diri, jangan terlampau berseronok sangat. Amalkan sanitize semua kan. Itu benda-benda biasalah, common. Alright, okay, so far ada soalan? Tak ada. Tak ada semua okey Boleh Boleh. Alright. Okay. So kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada malam ni. Dan untuk hari Selasa nanti kita punya lab pula. Okay. So nanti saya akan tunjuk dalam lab apa yang kita nak. Hari tu kita dah design logo betul menggunakan Photoshop kan? Betul. Alright. Okay. So nanti sebab you guys kena buat logo, you guys kena buat image editing, ada few things lah. Nanti saya akan ajar you guys macam mana. You guys bila saya ajar tu, you guys follow up balik dekat video tu. Sebab nanti assignment pun saya akan base pada tu juga tu sebenarnya. Assignment saya tak lari jauh mana pun. Saya akan suruh you guys buat benda yang sama nanti. Alright, okay? Okay. Alright, so kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum you guys left, minta you guys isi attendance dahulu. Make sure isi jangan tak isi. Kata nanti tiba-tiba je dapat surat tidak menghadiri kelas kan. Alright, okay. Boleh isi, I think that's it. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much. Good night. Terima kasih, sir. Good night, sir. Semua Sir. sebut good night. Padahal kan tengok cerita Korea lah, main PUBG lah, Mobile Legends lah. Drama. Mana Mana ada, sir? Mana ada layan Tidur. layan Esok Netflix kelas. lah kan. Layan YouTube sir. Tidur esok kelas. Tambah-tambah lagi yang duduk Main balu. yang duduk serumah tu kan. Dia paling-paling busuk pun duduk serumah tu, dia membawang sampai pukul 1 ni.